Ini bab tentang giliran di antara isteri. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri lalu dia condong kepada salah seorang daripadanya, datang dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan sengit, Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW membuat giliran dengan adil, dan baginda berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah giliranku, giliran yang ku buat sejauh kemampuanku. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Oleh itu janganlah kamu mencela daku dalam perkara yang kau miliki dan aku tidak miliki. Maksud beliau ialah hati. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Urwah, kata Aisyah, wahai anak saudaraku, Rasulullah SAW tidak melebihkan sebahagian kami daripada sebahagian yang lain dalam giliran, dalam gilirannya berada bersama kami. Jarang sekali berlalu satu hari melainkan baginda datang kepada semua kami. Beliau menghampiri setiap orang isterinya tanpa menyentuh, yakni tanpa menyetubuhinya, sehinggalah sampai kepada giliran orang yang berkenaan. Barulah pada ketika itu Nabi SAW bermalam di sisinya atau di rumahnya. Saudah binti Zam'ah bila sudah berumur, sudah tua, dan dia takut dia dicerai oleh Rasulullah SAW. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, hari saya, yakni giliran saya untuk Aisyah, saya berikan untuk Aisyah. Rasulullah SAW menerimanya. Kata Aisyah, berhubung dengan perkara inilah kami kami berpendapat Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berhubung dengan inilah Saudah dan orang-orang seumpamanya lah. Kami berpendapat Allah menurunkan firman-Nya. Kata perawi, saya rasa dia berkata, iaitu mana firman Allah tu, mana dia sebut, ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuza. Ini jika seseorang perempuan takut suaminya bersikap tidak acuh ataupun tak kisah terhadapnya, tak cara ke dia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW meminta izin apabila berada pada giliran mana-mana dari kalangan kami, selepas turun ayat turji ma tasha'u minhun wa tu'wi ilaika ma tasha', engkau boleh menangguhkan, menggauli mana-mana orang yang engkau mahu, mana perempuan lah, dan engkau boleh menggauli ataupun bersama dengan sesiapa yang engkau mahu dari kalangan perempuan itu. Kata Mu'adzah, saya pun kata kepadanya, yakni kepada Aisyah, apa kamu katakan kepada Rasulullah SAW? Jawab Aisyah, saya selalu berkata, kalau perkara ini hak saya terpulang kepada saya, maka saya tidak akan mengutamakan, melebihkan sesiapa pun dari diri saya. Dengan syarat yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW mengutuskan atau menghantar orang kepada isteri-isterinya, yakni pada ketika sakitnya itu, maka berkumpullah mereka. Nabi SAW pun kata, sesungguhnya aku tidak mampu lagi pergi kepada kamu, yakni membuat giliran di antara kamu. Jika kamu fikir kamu patut
izinkan kepadaku untuk berada di sisi Aisyah, jadi di rumah Aisyah. Baguslah kalau macam tu, baguslah. Maka mereka izinkan kepadanya, dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak bermusafir jalan, dia akan cabut undi di antara isteri-isterinya. Sesiapa yang terkena kepadanya cabutan itu, dia akan dibawa keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusafir itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membuat giliran untuk setiap isteri untuk setiap isterinya sehari semalam, hari dan malamnya, selain daripada Saudah binti Zam'ah, kerana dia memberikan harinya, yakni gilirannya, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Ini pasal giliran, berlaku adil dalam membuat giliran di antara isteri-isteri. Yang ni kalau orang tu, seseorang tu dia ada ramai isteri lah, 2 orang sekurang-kurangnya atau lebih, maka menjadi kewajipan ke atasnya berlaku adil dalam membuat giliran dan layanan-layanan yang lain, termasuk makan, minum, pakaian dan pemberian dan lain-lain lagi. Dia kena buat molek lah. Kalau tidak, seperti yang disebutkan dalam hadis ni, gitulah yang akan berlaku. Itu dari segi hukum Allah, balasan Allah kepada orang yang tidak buat molek kalau menikah, ataupun bini ramah. Tapi kalau dia buat molek, tak apa. Kalau dia buat molek, dia layan molek, bahkan itu menunjukkan seseorang itu lebih bertanggungjawab, berani menghadapi kehidupan. Kalau kita perhati dalam Quran pun, kalau nak kira, Allah SWT sebut mula-mula sekali, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau takut tidak dapat berlaku adil, baru fawahidah. Jadi yang disebut dulu 2 dulu. Kahwinilah perempuan yang kamu suka 2, 3, 4. Mana disebut gitu, dia tidak sebut 1 dulu. Kalau tak boleh, kalau takut tidak dapat berlaku adil, baru 1. Kalau nak kira dari segitu, ada kelebihan pak menikah ramai. Sebab apa? Dia lebih bertanggungjawab, lebih berani. Kalau buat molek lah, supaya kita kata kelebihan, ada anak ramai, ada kelebihan daripada ada seorang tu. Kalau ada 2, 10, 12, ataupun ramai lagi, seperti zaman sahabat dulu sampai berpuluh-puluh, terutamanya mereka nikah ramai 4 orang. Selain daripada tu ada pula hamba sahayanya, orang panggil saraya ataupun sarari, hamba-hamba sahaya tu. Jadi anak-anak hasil daripada pergaulan dengan mereka tidak terhad setakat 4 orang. Kalau dia ada bini dah 4, katakan dia ada hamba sahaya dia pula, boleh 10 orang boleh. Tapi bila dia sudah bergaul dengan yang ni bersetubuh lah, layani dia, hubungi dia sebagai isteri, dia tidak boleh lah. Dia ada hukum khusus pula. Istimewa adalah perempuan-perempuan tu. Dia tak boleh buat gile ke, ataupun bui kepada orang lain ke, jual ke, tak boleh, terutamanya kalau ada anak. Dan anak tu dibankan kepada dia lah. Ban dia serupa dengan isteri-isteri yang merdeka juga. Tak ada beza ni bubuh, tak ada gapo-gapo ke, dia anak hamba, tak ada, serupa ban. Jadi itulah sebabnya kalau kita perhati dalam sejarah, sahabat-sahabat ramah anak dia. Berapa ramai? Kalau kita kata 4 orang saja bini, tidaklah seramai tu. Sebab tak adil lah. Zaman sekarang ni tak ada. Zaman sekarang ni tak ada hamba saya tu. Jadi paling tinggi pun boleh nikah 4. Boleh nikah
cepat je lah. Nak seramai mana pun sekat tu je lah. Lepas tu anak tu ikut hak Tuhan nak setakat mana nak boleh ke dia rezeki dia. Dan anak-anak tu sebagai rezeki disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, wabtaghu ma kataballahu lakum. Kamu carilah, tak boleh tengah hari. Tak boleh tengah hari. Tengah malam boleh kalau bulan puasa. Wa illa lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tengah malam apa dia tengah hari tak boleh. Tengah malam tak apa. Jadi Tuhan suruh cari. Itu rezeki. Rezeki, anak-anak tu rezeki. Jadi seperti mana kita kena cari rezeki pitih kau gapo, hak tu pun lagu tu nak cari dianya, cara lagu mana? Dalam Islam tidak ada cara lain selain daripada menikah. Selain daripada menikah. Jadi kemampuan seorang perempuan dia terhad ke mana-mana pun tak boleh pergi. Kita kata atas aja dengar lagi. Kalau seorang perempuan tu beranak sampai 20. Kalau 17 tu ada. 17 ada. Lepas tu bukan semuanya lagu tu. Ada kalanya tak ada beranak seorang pun. Ada kalanya seorang dua ya, ataupun seorang. Jadi payah juga nak jadi ramah tu. Jadi dari segi tanggungjawab ni lah lebihnya. Sebab itulah Nabi SAW kata, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kamu ialah hak paling ramah bini. Hak paling ramah bini. Begitulah yang dipahami oleh kebanyakan ulama'nya. Jadi hak lebih pasal apa? Bukan dari segi nak seronok. Agama Islam ni dia nak ajar hak tu. Dak, lebih bertanggungjawab. Lebih bertanggungjawab. Lebih berani. Sanggup. Tapi payahlah. Sebab payah itulah. Sebab dikatakan baik oleh Nabi SAW tu. Sebaik-baik kamu ialah yang paling ramah isteri. Jadi haklah kita tengok dalam masyarakat ni kan ada bini seorang, ada bini dua, ada tiga. Jadi hak pak kita kata lebih baik daripada hak tiga. Hak tiga lebih baik daripada hak dua. Hak dua lebih baik daripada hak satu. Dari segi dia lebih bertanggungjawab. Dari segi tu. Dari segi tu. Lepas tu Nabi SAW ada kata kan, mana dia suruh menikah dan suruh beranak pinak ramai. Sebab apa? Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan kamu. Ramai salah satu kelebihan juga. Pada hari kiamat nanti depan orang lain, aku akan berbangga dengan kamu. Dan Nabi SAW kata, memang dia menganjurkan kalau molek lah tazawwajul waludal wadud. Kamu menikahlah dengan hak perempuan yang peranak. Orang kita kata peranak, yang kira-kiranya boleh melahirkan anak ramai. Lagu mana? Dia sehat lah. Dia sehat. Kalau tidak sehat nak beranak amal lagu mana? Beranak dua pun lepas tu ikat dah. Dua orang tu pun belah semua. Lagu mana lagu tu nak ramai? Tak boleh. Sehat. Yang kedua, tengok keturunan dia. Tu keturunan dia jenis ramai ke tidak? Adik-beradik dia. Itu antaranya. Kalau nak pilih. Jadi dia benda yang patut pilih juga tu. Dapat anak ramai. Jadi antara satu, kita tidak boleh pandang buruk kepada orang yang menikah ramai secara mutlak. Tak boleh. Kalau orang menikah ramai, tak molek selalu. Tak betul. Kalau lagu tu salah adalah kita salah. Lama-lama kita boleh jadi sapa kepada fikir sahabat-sahabat dulu, Nabi pun tak molek juga. Bahaya tu. Bahaya. Jadi kena pandai molek. Sekiranya ada syarat lah. Apa ni dia buat dengan molek. Kalau buat tak molek tak boleh. Kalau buat tak molek, asal pun benda lain lah juga. Kalau menego besar, ruginya pun besar. Gitu je lah. Untungnya pun besar juga. Lagu tu. Jadi hak ni mengikut kaedah fiqh dikatakan al-ghunmu bil ghurmi. Seseorang itu mendapat keuntungan sesuai dengan risiko yang dihadapinya.
Seseorang tu patut mendapat keuntungan, kelebihan dengan sebab risiko yang ditanggung. Memang gitu. Memang gitu. Yang duk bui, kita kata gaji mahal-mahal, apa? Kerja dia berat. Kerja dia berat. Kesalahan dia pun berat. Kalau dia kebajikan dia pun memang besar manfaat dia. Sebab itulah banyaklah benda-benda gini. Jadi itu pada dasarnya gitu. Masalah nikah ramai ni, lepas tu soal buat gila ke apa dia, itu soal seterusnya lah. Terlebih dahulu hak tu dulu. Jadi tak boleh kita pandang orang yang menikah ramai, kita tidak menikah ramai, kita ada seorang bini, biarlah, tak apalah. Tak boleh pandang orang yang menikah ramai tu tak boleh. Pandang buruk, itu tak betul, salah kalau lagu tu. Lepas tu dia sebut hadis ni, hadis mula-mula riwayat daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ada dua orang bini, man kanat lahum ra'atan fabala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Orang yang ada bini dua, jadi kalau dia buat lebih salah seorang daripada dua, lebih, tak kira lah mana-mana lebih, hak tua ke, hak muda ke, apa-apa sebab tak boleh. Pelebih salah seorang. Kalau dia buat gitu juga, ini risikonya memanglah lebih, ada kelebihan dia nikah ramai tu. Tetapi risiko dia pun berat juga. Orang lain jalan molek-molek, betul, molek. Di akhirat saya lagu-lagu ni ditunjuk bila? Bukan dalam syurga, di mahsyar. Ada orang kepala macam hemar, tubuh macam manusia. Ada orang dipacuk di punggung dia berdera, berjalan susah, kepala lah ke bawah, kaki lah ke atas. Ada juga situ belakang lah. Termasuklah hak ni, hak sengit. Jadi kalau sengit lagu mana saya begini, ataupun sebab orang lembek tu jalan tak betul kan, orang lumpuh, begitu. Ni dalam hadis dia sebut dua orang. Kalau 4 orang, lagu mana pula ada dalam kitab dia sebut. Kalau sengit setengah mana, boleh jadi dia kata sengit tu tidak sengit benar. Kalau 3 lebih sengit lagi, kalau 4 lebih sengit lagi. Jadi sengit lagu mana, cuba payah sendirilah. Kok mana-mana. Setengah-setengah ulama kata tidak sabit 2 ke 3 ke 4 ke. Masalahnya kalau tidak ada, tak cara lah, dia akan jadi sengit lah. Sengit setara-setara mana tu tidak penting tu. Yang pentingnya orang akan nampak, tahu selalu dia ni lagu ni. Hak mana-mana ngaji, mana-mana tahu tu tahu. Gitu. Supaya orang yang ambil air sembahyang ni jadi cerah, seri-seri anggota air sembahyang dia. Masing-masing tahu pada masa tu nampak ni orang sembahyang, ambil air sembahyang, dia tahu. Begitu. Jadi sebab apa? Sebab tidak adil. Adil apabila dia buat sama. Bila buat sama, jadi lebih lah. Lebih. Dia dapat kelebihan pula. Sebab apa? Sebab dia bukan menanggung seorang dalam dunia, perempuan. Dia menanggung ramai perempuan. Lepas tu anak pula ramai. Dan dia buat molek. Sebab tu jadi lebih. Kalau orang tu menanggung, misalnya kita kata dia tanggungan ni banyak, bukan masalah tanggungan bini saja, pemerintah, dia tanggung rakyat dia tanggung tu ramai. Orang ni boleh jadi susah masyarakat ni, rakyat dia, kalau dia tidak cara molek. Boleh jadi makmur, boleh jadi senang-lenang kalau dia cara. Itu tanggungan belakang tu. Kau besar negeri, kau banyak pahala dia, ataupun dosa dia, hak sebaliknya. Gitulah juga ni pun gitu juga. Lepas tu kalau dia berlaku adil, boleh. Lepas tu kita kata bapa yang dalam Islam ni benarkan nikah ramai orang lelaki, orang tina tak boleh. Orang tina boleh ada tu lelaki seorang dalam satu masa. Orang lelaki
boleh ada pak, paling ramai pak apa lagu, macam-macam lah ulama bagi jawapan. Cerita soalan lagu ni bukan baru lah, zaman itu ada dah, zaman Imam Abu Hanifah tu. Ada orang Tino pergi tanya dia, apa gitu. Orang kata boleh nikah pak orang, orang Tino tak boleh. Ada tu lelaki pak. Oh, Imam Abu Hanifah kata, ni anak saya, pada anak tina saya nama Hanifah tu. Jadi Abu Hanifah tu, Hanifah boleh jawab, kata dia. Kita tanya dia sudah. Tu pakak dia, jujur gitu. Jujur kita tanya anak dia. Oh, anak dia kata gini, siapa dia ada nyusu, ada susu lah, nyusu. Oh, ada lah dalam ramai-ramai gini, masing-masing perah susu tu dalam satu bekas, masing-masing dalam satu bekas. Lepas tu buat gitu, lepas tu mari sini, mari sini. Bila mari dekat dia pun pak tadi kan, pak bekas dia bubuh dalam satu bekas. Lepas tu dia apa kata? Cuba ambil semula, kata dia. Ambil semula, bubuh dalam tetek tu dah. Hak masing-masing ambil. Apa lagu tu, kata dia. Mana haji lagu tu, tak boleh. Mana boleh, tak boleh. Lagu tu, kata dia. Lagu tu lah, kata dia. Ya jadi tak boleh, ya Tuhan tak bui, itu lagu tu lah. Tapi mungkin hujah ni, cara yang seperti ini hanya untuk dapat mengunci mulut masyarakat seketika saja. Sampai sekarang ni tak sesuai kalau nak buat contoh tu. Tak sesuai. Sampai itu boleh. Mana tak boleh? Pasal apa? Dah kalau lelaki tu ramai, anak siapa? Kalau hak lekat perut tu, kalau hak mengandung tu jadi mengandung kepada anak siapa? Hak tu yang masalahnya. Jadi tak boleh nak tu. Tapi setara tu dia jawab tu senyap tak boleh pergi berlaku. Jawapan yang semasa lah. Semasa. Kalau sampai sekarang ni kata boleh, melalui air susu tu boleh tahu dah. Air susu siapa dia, hak mana. Kalau anak lagi boleh tahu. Anak ni siapa-siapa. Kalau tak pada 2 orang doktor, ambil 10 orang dah. Tak pada 10 orang, 20 orang. Cek DNA dia tu akan jumpa ke mana-mana. Jadi jawapan ni kadang-kadang ulama bagi dia bersifat semasa. Bukan ayat Quran waktu tu. Itu hujah Hanifah, anak pada Imam Abu Hanifah. Jadi hak jelasnya hak kita nampaknya gini. Hak jelas. Hak ni pun dalil masing-masing yang diberikan oleh ulama juga. Mungkin satu hari orang rasa tidak sesuai, tapi kok mana-mana pun Allah SWT buat tu tetap memang gitulah. Memang gitu. Kalau kita tak faham panjang, selesai dah lah. Tapi masalah kalau orang tanya nak kata gana. Nak kata gana. Dia masalahnya banyak sebab. Antaranya yang kita boleh sebut, apa orang kata boleh nikah ramai, orang tidak boleh nikah ramai. Sebabnya maksud Islam nak suruh nikah ramai tu bukan nak seronok-seronok, bukan nak memuaskan nafsu semata-mata. Kalau untuk itu memang patutlah kita kata apa orang tidak tak boleh. Tetapi maksud tu bukan maksud tu. Kalau maksud anak-anak lah nikah ni, maka orang tua tak boleh nikah. Tak ada hukum lah orang tua tu. Hak putus hak dah, nak boleh anak apa ni. Jadi nikah tu untuk anak saja ke? Untuk puas nafsu ke? Tak. Dalam Islam, dari segi ajaran Islam yang bukan untuk tu. Kalau kita kata untuk anak, maka hak muda kita katalah. Kalau perempuan tu seorang perempuan tu dia ada tu lelaki pak 10 pun tak apa. Biarlah kita dari segi hukumnya pak ya. Hak pak tu pun tak ada untuk orang perempuan. Kita andaikan 10 sekalipun. Dia kalau dia lekat perut, orang kata mengandung, dia hanya mengandung seorang saja, untuk seorang saja, hak lain tak boleh dah. Tak boleh dah. Untuk seorang saja. Bila dia lekat untuk mana-mana, satu kandungan masuk, orang lain tutup, tak boleh masuk. Itu hikmat Tuhan buat kejadian manusia rahim. Tak boleh dah. Sedangkan Islam nak tujuan ni, kau tu nak suruh ramai. Di mana akan dapat anak ramainya kalau lagu tu? Tapi kalau orang lelaki nikah pak, boleh jadi dalam masa setahun dia boleh anak pak, memang boleh. Tapi kalau dia nikah seorang, jauh Hak nak ada mandu pak apa ni, ni jadi kau dia kandungan tu, ni orang panggil
Agak dia ni kembar, kembar. Kembar pak tu. Jangan. Paling ada pun dua biasa kita dengar. Ada juga opak tu pun. Tapi tak boleh buat berengah tu. Hak biasa, kita kira hak biasa. Asal ke? Jadi kita kira pak. Boleh anak orang pak. Boleh. Tapi kalau perempuan ni kau pak, dia tidak akan boleh pak. Kalau katakanlah kita andaikan saja, pada doktor Zamalan ni tak, dia boleh buat hak tina tu mengandung pak orang juga. Andai saja doktor boleh buat. Boleh pak pada mau nak tangguh kau beranak tu pak orang setahun. Tanya waktu tu. No. Saya mau tu nilai setahun mana? No. Kalau hak ni beranak katakanlah bulan 2. Hak ni beranak bulan 5. Hak yang ketiga tu pula beranak bulan 7. Hak yang keempat tu beranak pula bulan 9. Jadi nak lepas seorang-seorang anak tu berapa lama dah tu. Ada hak kena jahit lah, ada hak kena macam-macam, susah. Penat. Ada hak belah perut dah. Lepas tu demo nak sanggup kau demo yang nak sangat tu. Kalau katakanlah boleh ada 4 orang setahun. Gerak. Mujur dah tu. Pada seorang je. Nak tahu pun penat. Penat dah kalau beranak ni. Dengan sakit giginya, sakit kepalanya, tak lalu makan macam-macam. Mengalami. No. Sanggup kau? Dulu. Dari segi logik pun tak boleh. Kalau kita andai boleh pun penat tu perempuan nak sanggup. Itu satu perkara. Yang kedua, siapa dia nak tanggung keluarga. Jadi orang yang dapat kelebihan ni biasanya dia ketua. Tu hukum dunianya. Baik sekarang ni perempuan tu kita nak kata dia ni kau pak tu kelebihan kau apa? Kelebihan kau kepada dia. Kalau dia lebih bermakna dia kena jadi ketua. Apa makna jadi ketua? Jadi ketua artinya dia kena tanggung lah. Supaya lelaki kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia jadi ketua. Maknanya dia kena nafkah, dia kena gapo hak sebut sini ni, kena bagi pakaian, kena bagi gapo. Jadi hak perempuan tu nak tanggung. Itu maksudnya. Ia letak orang lelaki tu jadi ketua tu bukan ketua saja dengan tanggungjawab dia. Sebab tu dia kata jadi lebih. Sebab tanggungjawab, beban, berat. Jadi perempuan tu bagi dia tu nikah pak tu apa? Sebab dia ketua. Kalau dia ketua bermakna dia kena jaga. Kan mana semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Itu bukan cara Islam. Cara manusia biasa pun dia tak say lagu tu tak kata tak say anak. Lepas tu anak tu siapa dia nak cara? Anak tu siapa dia nak cara? Perempuan dia tak akan nak lagu tu. Jadi makna dia tidak ketua. Bila gitu kelebihan tu tidak patut ada. Kalau kita nak kata kelebihan tu tidak patut dia dapat. 2. Yang ketiga, kalau kita kata apa orang perempuan tak boleh, dia sebenarnya tak benar. Orang kata sifat cemburu orang perempuan tu lebih daripada lelaki. Dah serupa je. Bahkan kalau nak kira berdasarkan hak boleh nikah pak, orang lelaki boleh nikah pak, orang perempuan tak boleh, itu menunjukkan lelaki itu lebih kuat lagi semurunya, tak bolehnya. Kalau bini dia tu nikah ramah, kalau bini dia tu nikah ramah, kalau kita andaikan kita buat andaian saja, tak boleh. Sebab itu kita rajin dengar bukan hak bini, tidak bini je berebut je baru kasih, tetok mati, putus telinga lah, putus tangan lah, macam-macam. Jadi dengar bedil lah. Itu jadi. Tapi kalau orang tina tak ada lagu tu siapa setara tu. Paling tinggi dia kukang gitu ya. Dia kukang berembah gitu ya paling tinggi. Tidak siapa mati, siapa bedil, siapa gitu gini. Tak siapa ke situ. Jadi ya Tuhan tak boleh tu takut benda-benda lagu tu berlaku lah, benda yang tidak molek tu berlaku dalam masyarakat. Sebab lelaki tak boleh. Apa sih kosi-kosi gitu, tak boleh. Perempuan
Tak apa ya Tuhan bui tu. Dan kita tengok kesan dia apa, berapa ramah tak ada apa-apa. Kalau ada pun paling tinggi dia setara tu je. Dia tidak berani. Dia orang perempuan dia tidak berani. Sebab tu kalau dia jadi pegawai, jadi kapal, dia ramah. Betul. Orang perempuan pasal dia tak berani. Dia takut masuk jail. Kena gotogon ni hukum yang takut. Orang lelaki tak. Tu dia best. Orang lelaki tidak begitu. Jadi jadi dalam masalah ni sebab itulah Tuhan tak bui. Orang perempuan tu nikah ramah takut jadi bala. Tu yang ketiga. Yang keempat, baiklah, kalau dalam Islam kata lelaki boleh nikah pak, memang orang perempuan secara tabi'i pun dia akan ada ketika-ketika dia, kalau kita kata ni memikirkan dari segi seks, dari segi perhubungan nafsu, kalau kira dari segi itu pun ada ketika-ketikanya orang perempuan ni dia tak safe pada orang lelaki. Semula jadi dia tak safe. Dan kalau dia beranak, dia nak mari baru beranak hari ni nak setubuh, nak sakit. Itu benarnya. Ada ketika-ketikanya dia terpaksa, tak boleh. Tapi dia tak suka. Ketika mari kota, dia berasa tak sedap. Sebab suami dia akan berasa tak sedap, tak suka, benci kepada dia. Orang tak suka, tak stay lagu tu. Pada ketika-ketika tu dia lari. Macam lari lah. Supaya binatang juga. Supaya ayat masa mengandung, masa dia telur, dia mengerai, lepas tu dia ada anak, dia tak stay pada jatuh. Tu sifat. Semula jadi haiwan betina. Orang panggil haiwan betina. Dia tak stay. Berbeza dengan lelaki. Dia sama-sama. Dia tak ada cuti. Perempuan mari kotor lagi, beranak lagi, bergodi lagi. Jadi kalau tidak diberikan kepada lelaki, ni kepak jadi nyaya, terutamanya kepada hak kuat. Jadi nyaya. Tapi kepada perempuan memang dia semula jadi dia. Kalau tak ada gapo dia berasa tak semana. Kepada lelaki, ketika tu dia nak buat rana, tu lelaki ada pak, dia nak buat rana. Kalau pakat terkal lah ke dia, nak jadi lagu mana boleh dia menghadapinya. Tu nak tanya soal-soal pun dah, biar pun tak sabar. Jangan jadi bala kepada kita sendiri. Kadang-kadang orang Cina tu dia nak sama dengan orang lelaki, buat pembebasan wanita. Gomong dah sama tu, dia tahu kau makna sama, akibatnya jadi lagu mana. Kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham. Bukan semua boleh sama. Tak boleh. Hak semula jadi dah. Kalau kita tengok penyelam dalam laut, awak kerja berat-berat, jatuh ke tina. Bukan bintang dia. Kalau ada seorang dua, tak bilang ingat. Tak bilang. Hak berat-berat. Jadi dengan sebab itulah, kalau perempuan tadi, dia dalam keadaan tak say kepada lelaki, ikutlah. Kerana dia berasa dia kotor kau. Lelaki pun tidak suka juga sebab baunya tidak tidak menyenangkan, atau dia dalam keadaan sakit kau baru beranak. Lagu mana situ bermakna jadi nyaya juga kepada lelaki. Kalau seorang perempuan, lelaki ada pak, jadi nyaya kepada lelaki itu, nyaya. Sedangkan Tuhan nak suruh kita tidak nyaya siapa mana-mana pihak. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau kita nak bilang hikmat apa-apa. Yang kelimanya, baiklah, kalau 4 orang, kalau masing-masing tu dalam masa yang sama nak lagu mana, kita nak buat lagu mana, peraturan. Adakah nak buat supaya lelaki tu kalau bini dia ada pak, malam ni buat giliran. Kalau kita duduk nak bicara pasal giliran ni, malam ni giliran hak ni, malam ni giliran hak ni, malam lusa giliran hak ni, gitu kah? Lepas tu kamu nak buat gitu tu, kamu ambil mana? Curi ajaran agama. Kau kamu buat sendiri. Kamu buat sendiri boleh jadi orang lain tak setuju. Kalau awak buat sendiri tak boleh pergi. Ataupun kita kata mengikut persetujuan.
Ada setuju, suami dia tu tak apa kalau buat gitu. Pun jadi nyaya juga, jadi rugi juga. Apa yang duduk hak lelaki itu hanya atas seorang perempuan ni. Lepas tu kalau lekat perut pun dia hanya untuk seorang saja. Hak lain, selama mana dia nak duduk lagu? Selama mana lelaki tu nak duduk lagu? Nyaya tu. Dan rugi sebenarnya. Rugi. Mana nutfah dia ataupun air mani dia hilang gitu saja. Rugi. Jadi sepatutnya kalau dia ada bini lain, dia boleh. Ni dia tak boleh nak menikah dengan hak lain. Jadi sepahut tino tu. Kalau jadi bini orang, bini nombor 4, nombor 3 pun tak boleh nikah dengan orang lain. Jadi hak lelaki sendiri pun tak boleh nak nikah orang lain. Rugilah. Dari segitu rugi. Yang kelima, kalau kita kata yang kelima kena, yang kena kalau kita kata dok, masing-masing lah ikut siapa dia dok lah. Boleh jadi hak ni tak ada rumah, boleh jadi hak ni ada, boleh jadi hak ni apa daripada ketika tu dia nak kepada isteri, hak ni tidak. Kalau kita buka secara bebas gitu, lagu mana katakanlah kalau kedua-duanya nak dalam satu masa, susah kan? Susah belaka tu. Jadi dengan sebab itu tak boleh, tak ada hikmat tu. Hikmat Allah Subhanahu Wa Taala nak bila dapat anak ramai gapo tu tak ada, tak akan siapa. Dan lepas tu harmoni. Lepas tu dia nak ke? Seorang lelaki nak. Dia kalau katakanlah tanggungjawab tu duduk dia nafkah ke apa. Jadi makna senang benar lah bini tu. Senang benar lah. Dah muka dia tak kerja apa-apa. Duduk tunggu di rumah je kita kata. Duduk solat, duduk tunggu ni 4 orang suami. Nak kau seorang lelaki, kalau kita tanya orang lelaki, mu kasih seorang perempuan, mu penat susah-susah cari kerja, lepas tu mu pitih ke dia. Bini tu bukan hak mu seorang, kasih semua. Nak tanya lelaki mana pun dia tak silap. Dia cara ke anak juga tunggu ni menanggung, gitu gini dia. Bini tu, aku boleh tahan nak cari lagi hak lain. Dia akan kata begitulah. Apa yang nak kau tu saja sangat. Dia akan kata gitu. Jadi tak akan ada orang hak nak. Sebab nak ni dia dengan tanggungjawab. Dia ada dalam ikatan yang suci perkahwinan itu. Ada kesetiaan, ada hormat, menghormati, ada menganggap ini tuan dia, ketua dia. Tak boleh buat ikut serah gitu. Tak boleh buat ikut serah gitu. Dengan sebab itu tak boleh. Kecuali kalau kita kata tidak atas dasar nikah lah, nak memuaskan nafsu saja, ikutlah. Kalau lagu tu tidak terhenti setakat 4, kalau 10 orang lelaki pun jadi 10 pelacur. Pandai jadi pelacur. Pelacur, siapa dia nak bertanggungjawab terhadap anak dia? Siapa dia? Tak ada dalam bangsa mana-mana pun daripada dulu dalam sejarah siapa ni orang pandai boleh pelacur. Orang nak sanggup, anak tu anak dia, depan orang ramai-ramai, nak daftar nama bank dia. Berapa? Dia akan jadi gitu. Jadi nak tak nak, kalau nak suruh harmoni keluarga, nak suruh aman, nak suruh apa, kena terima. Institusi keluarga itu satu benda yang perlu, mustahak. Kalau tidak akan jadi molek. Hak itulah hak agama rakyat ni. Hak itulah hak agama rakyat. Kalau tidak, kita manusia ni butuh nak buat sendiri peraturan. Tak nak buat kan? Apakah manusia ni kehendak dia nak memuaskan nafsu saja sampai ke bila? Lelaki ke perempuan tu tak ada ke perasaan kebapaan, keibuan tu tak ada. Dia akan ada. Bila orang tahu dia ni pelacur, dia ni ikut siapa saja pun dulu, tak ada orang nak. Dia akan jadi kucas lagi. Kucas lagi. Siapa dia nak bertanggungjawab terhadap anak? Jadi susah. Lepas tu kalau kata kita kata moga kita ada DNA kan sekarang. Kita uji ni anak dia, jadi dia lah bertanggungjawab. Payah lagu tu. Jadi sikit-sikit DNA nak menentukan ni anak siapa dia ni, nak bagi nafkah, nak bagi belanja. Payah. Sebab itulah Nabi SAW kata dah al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak tu kepunyaan tuan punya tilam, yang ni suami. Hak sah jelas dia. Baru dia pun
dengan sukarela, dengan tenang hati pergi buat kerja, tak apalah. Moga bini dia ni tak sih kau orang putus hubungan dengan siapa-siapa, tak ada. Dia aja. Barulah berasa puas hati. Susah pun, perlu kejap pun, buat kerja balik malam pun. Sebab bini ni duk cara ke anak. Kalau tidak, anak siapa dia nak cara? Banyak cara, kocaknya. Tetapi kalau suami seorang, bini pak tak apa. Sebab hak duduk di rumah, cara di rumah tu ada. Dia tidak jadi tak molek, bahkan jadi molek. Itu dia, ada dari segi kelebihannya. Lepas tu antara kelebihan nikah ramah. Ni malah ni cara ke nikah ramah pasal ada giliran ni. Cara ke menikah ramah. Jadi hak menikah ramah ni kadang-kadang kita tengok perlulah royak juga. Kita tengok rugi juga. Kalau tengok dari segi, kita tengok dari segi binatang, gapo dia kita ni, gapo dia kita ni. Kebanyakan masyarakat ni duduk kira kemampuan yang ada untuk layak menikah ramah ialah kaya. Situ je dia letak tu. Boleh bagi kereta sebutir seorang. Boleh. Dia duduk pandai situ. Ya, hak tu salah satunya, tapi tidak syaratnya beri rumah ke beri kereta, tidak syarat. Tak ada sebut dalam agama hak tu. Hak sebenarnya sepatutnya kita fikir tentang zuriat, tentang baka, tentang keturunan ni gapo. Hak tu orang tak perhati. Hak tu yang jadi rugi tu. Ini masalah masyarakat. Masalah masyarakat. Kadang-kadang bila konsep yang kita terima tu salah, tak kena, kita menanggung rugi. Baik, sekarang ni kalau kita perak anak atau perak gapo-gapo kau, kambing kau, lembu kau, kita nak susu. Kalau kita ambil lembu hak biasa, tak ada banyak susu. Untuk apa kita nak perak lembu tu? Untuk susu. Belilah lembu susu. Tak pada, tak ada dalam negeri ni, ada lah dulu. Lepas tu biarkanlah. Itu caranya. Kalau saya dua tak ada. Kalau saya dua, kalau maksud kita tu kan, kalau maksud nak makan, kalau kita nak besar, kalau lembu pun besar, kambing pun besar, ayam pun besar, arnak pun besar, kita kena cari bakar besar. Kalau dah ambil orang kecil lah. Dia berkait dengan bakar. Kan dia ada benda-benda tu. Dia ada benda tu, perkiraan tu. Dia besar kau kecil kau bakar. Kalau binatang kita boleh ambil orang tu, boleh buat, boleh. Nak kelon kau, nak gapo kau, boleh. Kalau binatang. Tapi kalau orang tidak boleh gitu. Walau bagaimanapun, orang dari segi rupa dia, dari segi tubuhan dia pun tak serupa dah kita tengok. Bangsa satu bangsa dengan satu bangsa yang lain tak serupa. Hak ni makan roti gitu-gitu je, kasarlah tubuh, besarlah. Hak ni makan nasi 3 pinggan, duduk setara tu je. Sebab apa dia kait dengan bakar juga benda ni. Hak berkait dengan bakar juga, walaupun tidak mesti, memang tidak mesti. Kecerdikan, kebijaksanaan. Itu kadang-kadang orang tak tahu. Itulah menyebabkan jadi rugi. Jadi rugi. Kadang-kadang kita, masyarakat kita, hak nikah ramah, hak biasa-biasa, tak ada gapo. Hanya kalau boleh ada ramah saja. Ada pun hak cerdik-cerdik, tak sin nikah. Hak cerdik, hak senang, memang boleh menanggung. Memang kena kira dari segi sahih boleh. Tapi dia tak sih. Tu dari segi tu rugi kita kata. Dia sehat, dia tak nak gapo-gapo. Dari segi tu rugi. Sebab kita nak gap dia manusia, nak makan daging, tentu tak. Nak susu, tentu tak. Lepas tu nak gap dia. Nak kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni pun dia bakar juga. Bukan besar saja yang bakar je, tak. Benda tu kadang-kadang kita tengok rugi. Sebab apa? Sebab dia pandang secara tidak sedar, dia pandang tak molek nikah ramah ni. Dia telah anti Islam secara senyap-senyap, tak molek. Siapa dia yang rugi? Siapa dia yang rugi? Dia sendiri rugi, umat rugi. Kalau fikir dari segitu, kerugian besar. Sekarang ni orang duk kata Faruqi, Alawi, Uthmani, gapo keturunan kemudian. Siapa dia tanya? Mu ni Uthmani ni daripada keturunan Sayyidina Uthman. Bini dia
anak Nabi ko, hak merdeka ko, hak hamba. Ada orang tanya gitu. Tapi semua bubuk Uthmani belaka. Faruqi itu Sayyidina Umar lah. Umari, macam-macam bubuk. Siddiqi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah. Kalaulah dia dulu tu tak ramai ni kau. Tak ada hamba saya kalau tidak berlaku hikmah Allah SWT begitu. Tak ada ramai keturunan. Hak besar-besar, hak hebat-hebat ni kalau kita perhati-perhati, dia ada keturunan tu. Syah Waliullah misalnya, keturunan mana? Sayyidina Umar. Syah Waliullah. Maulana Qasim Nanutui, pengasas Darul Ulum Dioban. Anak cucu siapa? Siddiqi. Sayyidina Umar kan? Syabir Ahmad Uthmani. Uthmani, Sayyidina Uthman. Rata pergi anak cucu dia. Tu benda. Orang tengok hak semasa, dia mati tak ada apa dah. Kalau bini nak bala, nak masang muka sikit sebanyak pun semasa. Lepas tu dah sakit pun tak ada nak cara dah. Dah mati tak ada. Orang duk sebut belakang ni 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian duk sebut molek. Ni keturunan dia lah ni. Duk kerja benda-benda molek ni, benda-benda besar ni. Ni Khalil Ahmad Sahalanpuri ni, pengarah ni. Ayyubi, anak cucu Abu Ayyub Al-Ansari. Cuba tengok hikmah. Sebab tu kita nampak kalau hak Islam buat dia jauh, pergi jauh. Ni tidak fikir hak semasa ni. Tapi kalau kita sekadar nak suka-suka gitu, memang setakat tu. Hak mana-mana cerdik-cerdik sengoti tak ada. Hak mana senang, hak boleh hitung molek, boleh didik molek kerana ilmunya cukup, kerana makan minumnya cukup. Tak sih, tak berani. Itu benda je. Tapi semua ni sebab kata tadi lah, dia setiap hak kita nampak ada kelebihan tu, dia ada risiko je. Ada tanggungjawab dia. Antaranya kita tengok di sini, bab yang kita nak bincang malam ini ialah tentang gilir. Dia tak boleh duduk di rumah tetap gitu, tak. Ayah saya pun ni kau ramai juga. Ayah Adan ni kau ramai juga. Tapi dia masa dia sakit susah lah memang. Dia pasal nak jaga. Zaman itu naik taksi beca. Panggil taksi. Kita je panggil lah. Pasal nak pergi rumah bini dia, hak salah. Hak tak boleh lah kalau tidak salah. Memang susah. Sakit pun kena. Kalau tidak, kena minta izin. Susah lah. Tadi alik senang. Nah, alik susah. Alik susah pula. Kena minta izin. Sakit tak boleh nak jalan, kena pergi lagi. Panggil taksi. Kadang-kadang pergi atas dengan kereta lah. Lepas tu mari duk main. Gitulah. Sebab itulah setengah-setengah orang dia taksi tu hak tidak pandai, tak molek lah. Bukan pandai benda ni beci kau tak suka, tidak. Dia ada sebab dia sendiri. Jadi kita tak boleh kata selalu orang ni tak berani kau, tidak bertanggungjawab kau, tidak ikut sunnah. Tak boleh kata selalu juga. Secara mutlak setiap orang tak nikah ramai tu tak ikut sunnah, tak boleh kata juga lagu tu. Jadi boleh jadi dia ada alasan dia sendiri. Sebab kalau duduk gimari situ, kalau orang nak kerja sungguh pada habis masa situ, hak sebenarnya nak buat kebajikan. Kalau dia kaya, boleh tak nak buat kebajikan, boleh tak nak buat. Apakah kebajikan tu terhak pada anak, pada bini saja? Luah. Boleh tak nak buat. Lepas tu kalau nak pergi sana, nak pergi sini, buai masa banyak. Terikat dengan hak tu, kena jaga. Sedangkan nak buat kerja gitu gini payah. Ikutlah kerja gapo. Seorang penjual, seorang penulis, seorang gapo pun memang jadi susah. Sebab itulah dia ada kelebihan tadi. Kelebihan tu kerana tu, bukan kerana ramai banyak bilangan tu, tak. Kerana boleh memuaskan nafsu, tidak gitu sama sekali. Islam tidak ada gitu. Cuma hak tu sampingan, faedah sampingan, manfaat sampingan. Hak sebenarnya tanggungjawab tu boleh setakat pak. Setakat pak boleh. Tapi kena jaga lagi gilirannya, iaitu di antara isteri-isteri al-mabit, dalam bermalam, makan minum, pakaian dan pemberian, gapo-gapo yang kita bui itu kena ambil kira. Jadi kita tak boleh kira
Tidak kita kata kalau lah seorang tu hak ni bini mula-mula, anak 10. Hak ni seorang. Jadi hak ni kita beri 2,000, hak ni pun 2,000 juga. Ada. Bukan lagu tu. Kalau lagu tu hak tu yang jadi balah tu. Dia kata kita anak 10 yang sebini mula-mula tu kata. Sebanyak ni. Tak cukup. Hak tu baru mari beri 2,000 juga. Katakanlah 2,000 lah kita kata. Dia tak ada tanggungan apa-apa. Senang. Hak kita susah dulu, sekali dulu susah selama mana. Ini senang-senang bagi habis. Setelah senang ni pakat nak lah pula. Hak susah tak sih, hak tina apa cerdik juga. Jadi dia tidak gitu. Dia mengikut keperluan. Bukan kata kalau hak no perlu 2,000, 4,000 ke, 5,000 ke, hak ni kena 5,000 juga, 4,000. Tak. Dia bergantung kepada keperluan. Dia tidak boleh kalau menuntut serupa dengan hak. Dari segi tu, dari segi pemberian, dari segi giliran malam siap, tu betul, kena sama. Dari segi pakaian tidak sama. Hak ni dah muka dia tu sendiri. Kita kata besar dah, bini tu jadi gemuk dah. Jadi kain pun ukuran dia tu pun, kain tu pun kena lebih besar lah juga. Lebih banyak lah, berapa meter kenanya. Tidak sama dengan hak bini muda tu kecil tu. Misalnya kita kata hak tu tak ada anak, hak ni kalau beli kain apa pakaian tu kepada anak, untuk anak tu perlu juga. Jadi semuanya kena ambil kira lah. Dengan sebab itu jadi tidak sama. Dengan sebab itu jadi tidak sama. Kalau hak ni dia makan seorang satu mulut dia, hak sana bini kita kata hak tua, anak berapa 10 kita kata, nak makan belaka dengan sendirinya, jadi tidak sama. Bukan kata sama nak suruh sama tu sama situ. Tak. Cuma sama dari segi bui juga. Seperti dalam hadis akan datang kita akan tengok. Jadi kalau tidak berlaku adil, maka datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sengit. Dalam keadaan sengit. Itu akibat dia, risikonya. Risiko tu. Jadi orang-orang kalau takut kepada hak ni, tak say hak ni, dia ada sebab. Tak boleh kata ke dia. Tak boleh kata ke dia, apa tak ni kau apa. Tak boleh kata. Sebab dia tak. Sebab Tuhan kata kalau takut, kalau kamu bimbang, tidak dapat berlaku adil. Takut. Kalau pasti, itu takut. Dia suruh ni kau sedar, takut. Kalau pasti, haram ni kau apa. Kalau pasti tidak dapat berlaku adil, haram ni kau apa. Setara tu lah benarnya. Nikah juga. Jadi boleh jadi dia tidak akan dapat berlaku adil, maka jadi ginilah. Lepas tu kalau kita ada kitab ni, boleh tengok dalam kitab ni muka surat 170. Pengarang dia bincang agak panjang, agak detail yang tidak tersebut di dalam kitab-kitab lain. Itu yang menariknya. Apa dia? Dia kata ketahuilah bahawa ni hak yang giliran tu hak mustahak sekalinya apa dia? Bermalam. Tengah hari tak kira, malam sekali dengan siang lah. Hak kira benarnya malam. Sebab malam ni dia ada keistimewaan, ada khususiatnya yang tersendiri. Dia kata nak tinggal jima, bersetubuh dengan isteri itu secara mutlak tidak halal sama sekali. Tak halal. Tak ada apa-apa. Bini comel lote, tak ada apa-apa, tak sih setubuh. Tidak halal, dosa kalau buat lagi. Tapi kalau kerana dia letih, kerana dia banyak kerja tak ada gitu gini, dia balik juga tidur sekali dengan bini, tapi dia tidak setubuh, itu tak apa. Itu tak apa. Tapi kita nak tahulah selama mana. Dia kata kalau tinggal langsung nikah saja, tidak setubuh, tidak halal. Kalau secara mutlak tidak halal, tak boleh buat lagu tu. Kalau keluarga kita ni sejuk sangat lah, nafsu kita jenis sejuk, orang kata baik tak usah nikah selalu lah, senang nyusah kau orang, buat sedih orang, buat sedih orang perempuan. Dia duduk bergelisah, duduk jerit, kita tak fikir masalah dia. Jadi tak usah. Kalau kita ada masalah, baiki dulu.
berubat dulu, sembuhkan dulu, barulah kira. Kalau tidak, dosa. Sebab dosa. Dia bukan sebab kurung ayam ke, ikat lembu ke, tu pun salah dah. Tak boleh. Tidak beri dia mengawal, tak boleh. Dia kata ashab kita, ulama-ulama, anak-anak buah Imam Abu Hanifah, sebab di pengarah dia ni mazhab Hanafi, hak mazhab lain pun lebih kurang ni juga. Dia kata bersetubuh dengan isteri itu kadang-kadang wajib dianatan, secara dianah. Secara dianah ni mana? Berdasarkan amanah lah. Amanah, kita sedar kita orang Islam, ni antara tanggungjawab kita. Jadi kalau bersetubuh jaga-jaga tu kena buat. Dan perempuan itu bukan qadaan ni mana naik mahkamah lah. Naik mahkamah. Boleh jadi perempuan tu boleh bawa kes, boleh menuntut cerai, boleh pasah. Sekiranya suami dia tidak menyetubuhi dia, lamalah ada saja, dia boleh pergi mahkamah minta ni qadaan, menuntut hak dia. Siapa setara tu lah. Tapi dia kata tidak termasuk di bawah hukum mahkamah. Mana nak pergi mahkamah selalu, tidak. Boleh, kata dia, tak ada kata mesti tu, kecuali sekali saja, mula-mula waktu mesti. Kalau tak ada langsung, tak boleh, dosa. Bahkan kalau sekali pun lepas pada tu lama dah. Lama tu selama mana? Macam-macam lah pula pendapat ulamanya. Ada yang kata 4 bulan, ada yang kata setahun, ada yang kata 6 bulan, macam-macam lah. Dia boleh bawa kes dah, buat kes dah ke mahkamah. Mereka tidak menentukan tempoh. Mereka tidak menentukan tempoh, kata dia. Jadi hak semulanya jangan sampai ke peringkat ilat lah, tempoh ilat. Ilat maknanya 40 apa dia ni, 40 hari, begitu. Macam-macam lah ni pendapat. Ada yang mengatakan 4 bulan, melainkan dengan persetujuan dia dan dia rela. Ada apa? Kalau dia rela nak pergi 2 tahun pun tak apa, kalau rela. Kalau tidak rela, mana kena minta izin, kena tanya isteri tu dulu. Ni nak pergi ni, nak pergi cari piti luar negara. Kan ramai kan orang luar negara pun mari tempat kita, tinggal bini tu setengah-setengah, tinggal bini. Jadi sampai 2 tahun 3 tahun tak, kalau balik acak-acak habis piti situ lah, tak boleh nak ipung pula piti kan. Dia kena minta izin dengan redha isteri dia. Kalau isteri dia tidak redha, dosa. Dosa dengan manusia tu, bukan dosa dengan Tuhan. Tak pandai kita minta ampun dengan Tuhan kita saja, tak ada. Dosa dengan manusia. Dia kata hak moleknya, kalau isteri ni ramah, kena samalah dalam bab apa dia, dalam bab segala keseronokan, bersetubuh, cium, kucuk, apa kena sama. Hak tu hak molek, hak mustahab. Macam kat nak kira dah, lagu mana dah nak bagi sama tu dah. Payah kat dah jugalah. Kalau nak melera hak ni, tapi hak ni lah hak moleknya. Dia kata tidak wajib, sama tu tidak wajib. Tapi kalau boleh buat sama, lagi molek. Begitu juga kalau zaman itulah, kalau seseorang tu ada beberapa orang hamba sahaya, ummahatul aulad, dia kena jaga juga. Kalau dia setubuh sekali dengan hamba sekalipun, dia tak boleh bui ke orang lain dah. Begitu. Apalagi kalau dia ada apa anak, ummahatul aulad tu boleh anak dah lah. Lagi lah tak boleh. Istimewa dah lah dia, istimewa. Tapi bini tu kalau dia tidak merdeka kan, dia tu tak hamba. Anak jadi merdeka. Itu cerita zaman dulu, sekarang ni tak ada benda tu. Sebab apa? Untuk jaga mereka,
perempuan ini sama ada isteri ataupun hamba sahaya ni jaga daripada berlaku perkara yang tidak molek, zina, gapo tu. Itulah tujuannya. Yang suruh jaga sangat. Tapi kalau seorang tu ada isteri seorang je, ni kalau ramai dia kena buat lagu tu, gila lah. Ikutlah kita kata semalam main sini, semalam main sana, semalam main sana, 2, 3, 4 orang kita kata 4 malam. Lepas habis 4 tu, malam yang kelima tu pusing yang pertama pula. Kita kata sama ada gitu ataupun dengan persetujuan lah. Seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di sana. Mana nak sapa balik mari sini sebulan pula. Gitulah jadi. Hak tu kurang molek. Hak moleknya kalau boleh dekat, mana tiap-tiap hari gila-gila gitu. Hak tu hak molek. Kalau siapa lama, tapi kalau setuju boleh jaga. Dia atas setuju jaga ni. Atas setuju ya. Bahkan kadang-kadang ada orang ni, kadang-kadang dalam masyarakat kita pun ada dia kenal lajak kepada lelaki itu. Tak apalah boleh nikah, tak apa. Rasa boleh nikah. Dia tak buat giliran pun tak apa. Tak balik malam pun tak apa. Tak boleh dosa. Kita kata misalnya, tak. Lelaki tu kata, tak apa, dia rela. Mari bila-bila senang. Kalau dia kata lagu tu rela, tak apa dah lah. Lepas dah lah. Boleh lagu tu. Tapi molek kau. Aku kan molek lah. Aku kan molek. Walau bagaimanapun tidak sampai ke peringkat haram jadi dosa dak. Sebab tu kita tak boleh tahu, tak boleh kata apalah dia ni, rumah bini ni lama duduk rumah sana, kita tutup mulut. Kita tu siapa? Jangan duduk kecek. Kita tahu mana dia setuju dia kecek dengan bini masing-masingnya, lagu mana kita tak tahu. Ya, kalau bini dia setuju, kalau akan datang kita akan jumpa dia beri giliran dia kepada madu dia lah, boleh. Apa? Jadi kata dosa tu kalau tanpa izin, tanpa persetujuan. Tapi kalau kita nampak dia macam terdesak begitu, tak boleh. Kena jaga juga. Macam terpaksa, jangan buat satu suasana, ciptakan satu suasana yang menyebabkan dia tu jadi terpaksa. Kalau lagu tu dosa juga. Dosa juga. Suka rela dia, suka sungguh, tak ada gapo. Kalau lagu tu baru tak apa. Tapi kalau satu orang tu dia ada hanya seorang bininya, lepas tu dia duduk sibuk dengan ibadat ke ataupun benda-benda lain lagi lah. Imam Tahawi pilih pendapat Hasan. Hasan ia dia ambil daripada Imam Abu Hanifah. Iaitu dia kena, maknanya 4 malam sekali. Pergi kepada bini dia tu, pergi saja, tidur sekali pun tak apa, tidak setubuh pun tak apa, dia kena pergi. Sebab apa? Sebab Islam benarkan seseorang itu berpoligami, nikah ramai sekapat. Jadi kalau 4, maknanya lepas pada 4 malam itu dia balik kepada ni pula lah, yang pertama pula lah. Tak ada satu dia pegang. Jadi makna setiap 4 malam dia kena. Kalau tidur dan nak malam dengan bini tu lagi molek. Waktu lah honoknya. Memanglah dia tidur dengan bini dia sama. Nak malam kalau ada bini seorang, tu tak apa. Waktu lagi molek. Kalau tidak, kalau dia tak sibuk lagu tu, dia kena ingat, kalau mengikut Imam Abu Hanifah yang Imam Tahawi nukil ini, dia kata 4 malam sekali sekurang-kurangnya. Tidak mesti bersetubuh, tidak mesti, duduk sekali, tidur sekali. Gitu. Sebab apa? Sebab dia boleh gugurkan 3 malam. Kalau dia nikah 4, ada 3 orang lagi bini. Dia sekat tu. Tapi kalau si isteri itu hamba, kata dia dalam seminggu sekali. Dia ni dalam kitab-kitab ada sebut gini. Tak apalah. Jadi hak tadi cerita
kena bersetubuh, tak boleh tidak bersetubuh. Kalau seseorang itu menikah, kurang-kurangnya sekali, hak tu mesti sepanjang pernikahan dia. Dia sebut ni ilzam illa al-wat'at al-ula. Ni kalau sekurang-kurangnya hak tu. Lepas tu bini dia tak apa, kita kata tak apa. Tapi kalau bini dia tidak setuju, dia boleh bawa ke mahkamah. Dia boleh bawa ke mahkamah. Itu hak sekurang-kurangnya. Lepas tu dia tulis bawa hak sekurang-kurangnya paling banyak. Paling banyak setakat mana? Dia sebut juga. Ni tak ada sebut dalam kitab lain. Dia kata dalam Majma'uz Zawaid ada berlaku perbalahan lah di antara suami isteri di zaman Anas memutuskan mendamaikan, bui jadi setuju. Ginilah kata dia, sehari semalam 6 kali. Apa yang jadi balah ni dah? Balah ni dua. Mungkin si suami itu nak lebih lagi, dari segi persetubuhan, nak lebih, nak kerak lagi. Yang sebini tak sah. Boleh jadi gitu. Boleh jadi gitu. Ataupun boleh jadi juga yang sebini nak lebih, yang lelaki itu tidak mampu. Kalau gitu mau. Jadi bila dalam kes itu pergi jumpa dengan dia, dia kata 6 kali sehari semalam paling tinggi. Itu paling banyak. Tadi paling tu sikit. Paling banyak 6 kali sehari semalam. Tak boleh letak lebih daripada tu, nyanyong. Gitu. Nyanyong. Tetapi hak dia berlaku dalam kes dia, boleh jadilah cerita ni mana lebih lagi, nak lebih lagi. Jadi satu pihak tidak setuju, tak sah, tidak mampu kah. Jadi dia letak tu makna dalam batas mereka mampulah. Katakanlah dalam kes kalau mari kepada kita, orang tu dia mampu sekali sehari. Hak ni menuntut tidak nak 5 kali kau bisa saja kita. Jadi nak lagu mana? Tak boleh. Dia kena mengikut kemampuan hak paling rendah. Paling rendah. Jadi paling rendah hak sekali sehari sudahlah. Gitu. Dia tidak kepada semua orang ni kita nak kata tetap 6 kali sehari gitu. Tak kena juga. Sebab kemampuan orang tidak serupa. Dan kebahagiaan rumah tangga, harmoni, tenang rumah tangga boleh jadi baik, boleh jadi mesra, dia tidak terletak pada bilangan banyak bersetubuh tu. Tak terletak situ. Asalkan kepuasan dia dan kerelaan hati dia, suka senang hati, ni boleh. Dan orang perempuan kadang-kadang sebulan pun tak, sekali pun tak apa dah ni. Macam-macam orang tidak serupa. Orang tidak serupa. Tetapi iyalah mungkin takut jadi termasuk dalam bahagian nyanya. Nyanya. Tu takut tu. Takut. Dalam kitab Mufidul Ulum ada sebut keputusan dibuat 8 kali atau 7 kali. Gitu. Jadi perempuan tu cerita ni kes zaman Ibnu Zubair ni. Zaman Ibnu Zubair, tiba-tiba bini dia tu mari kotor 7 hari atau 8 hari. Dia tak boleh. Dia nak menuntut hak dia. Jadi dia qada. Kita kata qada dalam bab ni 49 kali. Ada kau orang siapa lagu tu? Ada lah tu, dia ada cerita tu dah. Sudah ada cerita. Dalam kitab ada sebut. Di dalam kitab Durrul Mukhtar pula ikut kemampuan masing-masing, kena ambil kira belaka. Kemampuan balik isteri, kemampuan balik suami, kena ambil kira belaka. Ada hak pelik-pelik, jarang-jarang itu tak boleh nak buat panduan, tak boleh nak buat panduan tu. Ibnu Abidin menukilkan daripada ulama-ulama dalam mazhab Malik, dia kata hak semoleknya paling tinggi 4 kali tengah malam, 4 kali tengah hari. Kata setengah ulama 4 kali saja siang malam tu. Jadi maknanya kalau kita akan bagi 2 lah, 2 tengah hari, 2 malam. Tu
Ini paling lebih dalam keadaan hak biasa. Tapi kalau ada hak pelik-pelik tu, mana ada lah dalam kitab ni. Ada dalam kitab siapa setara tu. Sebagaimana kalau kurang sangat pun boleh jadi perempuan itu membawa kes kepada mahkamah. Kalau banyak sangat pun boleh jadi jadi kes juga. Jadi kes juga. Hak orang tidak tahu, jadi tahu habis masuk mahkamah. Jadi tahu. Apa celah rahsia ni lagu mana? Jadi hak semulanya masalah ni ialah mengikut kemampuan dan dengan persetujuan, dan kena faham dia tidak terletak pada bilangan apa ni persetubuhan tu nak jadi mesra, nak jadi baik, tidak. Bukan duduk situ. Kalau tidak, agama Islam tak benarlah orang lelaki tu nikah pak. Tak benar. Sebab apa? Dalam masa tu tentu dah, dalam masa hari giliran isteri ni tak boleh dia nak pergi setubuh dengan hak lain. Salah kalau dia setubuh juga. Kalau dia pergi enggak pergi senyap-senyap, kita kata dah dosa ke? Dosa tu dosa lah, memang dosa pasal tidak giliran dia. Tapi kalau dia minta maaf, bini dia maaf belakang takut tak royak hak tu dah. Kecuali hak tu dah. Kalau royak tu dia tak say maaf hak tu, boleh jadi payah juga. Kalau kata maaf sungguh memang selesai, dia tidak jadi hukum zina ke. Lepas tu kalau lekat perut jadi mengandung isteri tu, jadi anak tidak soleh ke, tak. Sebab memang halal kepada dia, isteri dia, hukum mana-mana. Apalagi dalam keadaan isteri dia hak ni giliran dia buat tu memang ada masalah. Apalagi dalam keadaan gitu. Ini masalah giliran lah. Dalam keadaan tu lagilah boleh. Tapi salah, dia salah ke mana-mana, kena minta maaf. Dan kalau boleh secara senyap-senyap tu qada untuk dia. Ikut kira ke mana-mana. Jadi satu hal pula nak mikir, nak kira tu lagu mana, bila, kena fikir, kena qada. Sebab itu hak dia. Nak suruh adil sajalah. Kalau dia takut jadi sengit sini, kalau tidak jadi sengit lah. Riwayat daripada Aisyah, dia kata Rasulullah SAW buat giliran, dan baginda buat giliran dengan adil. Isteri dia sendiri kata, dunia tahu, kata dunia hadis ni tersebar, tak pernah seorang pun isteri dia kata dia tidak berlaku adil. Adil tu hak adil. Hak adil tu sekurang-kurangnya ihsan, benda yang tinggi lagi daripada adil, ihsan. Ini dia sebut adil. Nabi SAW dengan isteri dia paling sempurna lah, paling istimewa lah. Kita tak boleh bayar supaya orang lain Nabi ni, tak boleh. Kita kata dia hidup dengan isteri ni hanya setahun je, dengan isteri ni pula hidup berapa tahun je dengan Aisyah, dalam 10 tahun hidup gitu. Lepas tu berapa puluh tahun pula dia hidup kemudian lepas pada Nabi SAW wafat tu, tak ada suami, tak boleh nikah. Dalam Quran sendiri sebut tak boleh nikah. Tak ada siapa dia pun boleh nikah dengan dia. Kita tak boleh kata nyainya ke tidak. Sebab apa? Sebab gini, dari segi hikmatnya kita tengok orang biasa ni pun, walaupun tak betul cara tu, tak betul tu suku, dia ada orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, dia panggil ilmu ngoci, kunci nafsu. Kunci nafsu. Jadi benda-benda lagu ni tidak semesti benda salah, dari segi bacaan dia, dari segi apa, tidak salah. Ayat Quran juga, tapi jadi dia kunci tu, jadi bini dia tu tak ada nafsu pada orang lain, tak ada. Dia nak pergi mana-mana tak ada nafsu. Gitu. Dia boleh. Bukan hak perempuan saja, lelaki pun boleh juga kunci, badi kunci lah lagu tu dah. Boleh. Banyak berlaku dalam masyarakat gitu.
Jadi Nabi SAW kalau tidak sampai ilmu tu, dia kelebihan dia sendiri ada. Dia bini dia tu tak ada nafsu taksir kau orang. Kita tengok lagi, selain daripada hak semasa ni, hak orang-orang lain lah, selain daripada ilmu mengunci tadi, biasanya kalau orang tu dia bini orang yang hebat dah, dia sendiri berasa merendahkan taraf dia pergi cari hak rendah. Itu orang biasa. Pandangan orang tu satu macam, dia sendiri tu berasa rendah, merendahkan martabat dia tak sih. Ini pun kalau Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Isteri dia kenal kepada dia, tertarik kepada dia bukan kerana dia tu sebagai raja, harta banyak kan, tak, kenal ke dia lah, dia tu sebagai Rasulullah. Hak tu paling kuat sekali, yang menyebabkan jadi dia tidak perlu kepada orang lain. Jadi sejauh hak semasa dia hidup tu tak kira lah hak dah setahun supaya Maimunah dah setahun ataupun 2 tahun, bezalah khilaf ulama di situ. Jadi setengah ulama kata dia tu hak akhir, ada yang kata tahun yang ke-9, ada yang kata tahun yang ke-8, ada yang sekitar tu lah. Kok mana-mana pun mereka kata adil Nabi, tak ada siapa pun boleh kritik dah. Bila tuan diri kata adil, dan dia kata isteri-isteri dia tahu ni dalam doa dia, ya Allah, inilah giliran yang dapat aku buat. Dia buat giliran, ni lah yang aku mampu, yang aku dapat buat. Kamu janganlah cela aku pada apa yang engkau miliki dan aku sendiri tidak miliki. Apa dia maksud dia? Aisyah kata maksud dia, engkau miliki aku tidak miliki, hati. Dari segi giliran, dari segi kapok-kapok semua tu makan minum, Nabi SAW bagi memang adil. Adil tidak semesti sama. Sebab kita kata tadi lah, adil tidak semesti sama. Tidak kata kalau hak ni beri 2,000, hak ni pun 2,000 juga. Tak. Adil berarti letakkan sesuatu dari segi bahasa Arab kena pada tempat dia. Itu adil. Adil. Sebab kita kata letak kasut di kaki, terus doyak bahasa mana pun. Kalau letak kasut atas kepala jadi kepelik pula. Sokok piyah ke murah setara mana, ini tempat dia. Itu adil. Bukan kira mahal murah, tak. Comel kau tidak comel, tak. Kena tempat dia. Jadi masalah ni pun gitu juga. Masalah hati, hak tu kau miliki, aku tidak milik. Jadi kalau ada kecenderungan, ikutlah kadang apa-apa pun. Sebagai manusia, kita kadang-kadang suka kepada seseorang tu kerana ni, kerana ni. Kalau kita tak royak kat orang, kita, tak ada orang tahu, jangan royak lah. Kalau suami tu dia ada beberapa orang isteri, dia tak boleh royak. Kalau royak mana menyakiti. Ni tak boleh royak, gitu je. Dan nak suruh sama ni tak boleh. Nak suruh sama ni tak boleh. Tapi kalau kita tak royak, orang tak tahu kan. Jadi selamat juga. Jadi tidak kata jadi fitnah, tak. Jangan royak. Ikutlah kok mana-mana secara kiasan kau, secara isyarat kau, apa-apa, jangan royak. Sebab itu menyakiti hati isteri yang lain. Tak boleh menyakiti haram. Menyakiti haram. Tapi dari segi kecenderungan lebih ke mana-mana, tu sifat dalam hati. Tu tak apa kalau lebih sayang kepada ni, apa lebih sayang, macam-macam lah. Sebab dia cara ke anak molek, dia cara ke anak molek. Anak-anak ni hasil didikan dia lah, jadi-jadi ni. Ni kurang cara, boleh jadi lebih kot tu. Boleh jadi kadang comel kot, boleh jadi belakang. Tapi jangan royak. Jangan royak. Hak kita cenderung tu lebih tu, jangan royak. Dah tak apa, situ beza tak apa. Kalau nak sama juga sini, nak suruh sama juga, tak boleh, tak mampu lah. Di luar kemampuan manusia lah. Waktu dia buat hukum, bagi kebenaran apa tu, dia sejauh yang manusia masih mampu lagi, kalau dia boleh jaga, boleh jaga. Aisyah kata,
Ini riwayat seterusnya. Dia riwayat kepada anak saudara dia Urwah, Rasulullah SAW ni tak ada pelebih sebahagian kita daripada sebahagian yang lain. Ni Aisyah riwayat. Jadi orang kata Nabi pelebih kepada Aisyah, tak ada. Tak betul. Pelebih lagu mana? Gila, serupa je. Cuma di akhir, itu dia minta seperti yang kita baca dah tadi. Dia minta izin nak duduk di rumah Aisyah di akhir hayat dia. Dia minta. Jadi dia kata dia tidak berlebih dalam masalah giliran duduk mukth, duduk tu bermalam. Itu dia sama, tak ada berlebih. Hak soal orang dalam riwayat dalam Bukhari, dalam gapo ada sebut. Apa tak tahu orang pun. Kalau Nabi tu duduk di rumah Aisyah pakat wagilah barang-barang gapo dia makan kau hadiah kau gapo kau. Sehingga isteri dia lain tu maklum, tahu. Apa Rasulullah royaklah kau orang. Jangan gitu. Itu orang kan Rasulullah. Apa orang jadi gitu? Kita tak tahu. Nak kata Rasulullah melebih kepada Aisyah, tak ada. Sama je dari segi giliran ni. Nabi kata tak boleh, aku tak boleh royak. Apa tak boleh royak? Sebab kalau dia royak seseorang, dia nak lah orang pergi barang-barang tu pula. Sebab tu tak usah doa bagi rumah Aisyah saja, awak pergilah rumah lain-lain kata. Jadi macam Nabi minta pula dengan orang, biar awak pergilah. Dia tak sih. Pasal minta macam balasan ke, tak sih. Atas kerja dia. Walaupun secara tidak langsung Nabi tak akan buat. Ikut orang. Begitu keadaan. Jangan sekali kata dia tak pergi kepada masing-masing. Walaupun tidak giliran, dia akan pergi juga. Itu cara Nabi. Tak betulnya. Tidak giliran. Ni tidak giliran yang pertama lah kita kata hari ni. Tapi dia pergi juga. Petang biasanya dia pergi. Petang dia pergi kecek-kecek, tanya khabar, duduk dekat, bermesra, tapi tanpa bersetubuh. Dengan tidak bersetubuh. Bukan di sini dia sebut masis. Masis tu makna sentuh asal dia. Dalam Quran pun sebut sentuh tu dengan makna bersetubuh. Sebab bahasa halus, bahasa lembut. Di sini makna bersetubuh. Bukan tak boleh sentuh. Misalnya dia tak apa segak, sentuh tengok panah kau lagu mana, tu tak apa. Tu biasalah, tu mesra. Termasuk dalam mesra tak bolehnya bersetubuh. Tapi dia pergi. Walaupun bukan pada giliran dia. Hak ni hak molek buatnya. Kalau hak nu telefon, mau yang anak demai ni, anak gini-gini, tu jadi kewajib kena pergi tu. Walaupun bukan pada giliran dia. Dah hak tuan punya giliran tu dia tak boleh kata, ni giliran kita mana boleh pergi. Kalau giliran orang tak ada sajalah. Gini no. Dia kata, tak boleh. Dia kena faham lah. Payah kat lah juga. Orang hak nak boleh terima, nak dimadu pun perempuan tu. Hak lelaki tu pun payah juga. Jadi dia kena faham. Sebab ini tanggungjawab suami dia. Kalau kena giliran dia, anak dia pula demam, dia duduk pada giliran orang lain, kan gitu juga. Dia kena faham lah. Gitu juga. Jadi kita kata payah muka kita ni, tidak seorang juga. Tidak nanti gitu. Kalau untuk lelaki tu dia bini dia seorang, tidak semesti cara belakang. Cara belakang tak juga. Tak boleh kita letak atas lama tu sebab jadi tak betul. Ni tak betul tu orang. Lama apa kalau dia mampu, dia cara mula. Tapi biasanya tidak gitulah. Sebab kita lemah. Sebab kelemahan kita tu. Dia kena faham. Kalau kena dia berasa lagu mana. Ketika gila orang lain tak boleh mari. Dia kena faham hal tu. Nombor satu sekali, si suami ni dia kena meyakinkan, biar tak payah ya, biar bini dia tahu suami dia ni orang seorang yang jujur, baik sungguh, jaga benda-benda ni. Barulah dia tidak kata kalau kena gila orang kak, ada sajalah. Balik dia kak, barulah tidak timbul gitu. Sebab apa? Sebab memang bagus. Payahlah nak boleh jadi bagus, nak bagus tu habis masa situ, habis pitih situ. Habis hayat situ. Tak ada nak buat orang lain. Kadang-kadang itulah rugi juga.
Lepas tu anak pun biasa je, dapat kemewahan gitu ya. Bukan kata ada manfaatnya kemudian hari kepada umat kau, jadi orang yang berjasa kepada masyarakat. Ada juga sekadar tu, sekitar tu, rugi juga. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab hak menikah ramai tu bukan orang hak faham sungguh, hak bertanggungjawab sungguh. Sebab tu dia jadi gitu, menyebabkan jadi orang tu tengok contoh yang tidak baik. Tu ya. Kalau tengok contoh yang baik, sakit pun tak boleh kena pergi ni, naik beca, naik apa, anak tu awak akan mikir, orang semua akan fikir, tengok bagus. Orang akan kata gitu. Tak ada, tak boleh. Tak ada, tak boleh. Dah hubungan anak tu dengan mak, kita kata mak tiri, mak boleh, akan jadi boleh kalau ikut cara Nabi. Kalau ikut cara Nabi. Jadi dia kata tidak sentuh, tidak bertubuh, sehingga sampai pada giliran hak berkenaan tu, barulah dia bermalam di situ. Maknanya hak nak hari lah. Kalau Nabi ni nak hari lah, dia pergi nak hari. Bukan umur dia satu-satu tu bukannya jauh, bukannya jauh. Kalau kita nak hari lagu tu main jauh, kita kata Pahang Nusarat, no, Johor Nusarat. Sebab tu kita kata habis hayat pada waktu dah. Lagu mana? Payah. Jadi sebelum daripada nak waktu mana kena fikir lah dulu. Tapi setengah-setengah orang dia memang kerja dia masa tu, peset tu. Memang hari sekali dia pergi sana. Memang dia pergi sana sedang molek. Sedang molek, dia duduk sana, dia balik bagi sini. Dia kerja dua tempat gitu. Macam driver kau gapo kau, kita kata ikutlah gapo-gapo pun boleh berlaku. Jadi tak apalah, sedang molek, sama setuju gitu. Jadi tak pergi tu tak molek. Walaupun tidak pada giliran, bukan makna tak boleh pergi, boleh pergi, bahkan kena pergilah molek. Nabi pergi ni, tanya khabar, gapo dia ada, gapo dia tak ada, menasi kau berah kau gandung kau, kalau dia gandung lah, lauk kau gapo-gapo, gapo dia keperluan, dia nak hari jarang tak ada berlaku. Ketika dia tak ada, dia pergi lain, ada lah lagu tu. Kalau dia ada kat lagu tu lah dia buat. Kita pun mana-mana nikah ramah tu, dia kena buat lagu ni. Terutama je kalau dekat kat, boleh buat benar lah apa-apanya. Kalau dekat pasir putih Kota Baru, tu apa boleh buat lagu tu tidak jauh. Kalau boleh. Terutamanya kalau dia kerja Kota Baru. Kalau misalnya kita kata dia duduk pasir putih, kerja Kota Baru, dah nak hari lah baik. Tapi kita beringat sikit, tadilah takut bukan pada giliran dia tu jadi lagu lain kan. Salah dah lah dia, salah, dosa. Jadi nikah boleh dosa. Ada ni tak berapa dah nak bincang ni malam ni. Dia kata Saudah bila dia sudah tua dan dia takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerah, dia kata Rasulullah, hari saya beri kepada Aisyah. Rasulullah pun terima. Aisyah kata kita lah duduk kata ni ayat Allah SWT turun ni berhubung dengan dia dan orang-orang serupa dia lah. Saya rasa dia berkata, kata perawi ni. Jadi perawi ni siapa dia? Inilah beberapa orang. Beberapa orang. Jadi kalau kita kata Hisham, saya rasa dia berkata, dia tu makna Urwah, perawi di atas dia. Kalau perawi bawah lagi, Abdurrahman bin Abi Zinad kata, saya rasa, bermakna dia kata tu Hisham. Gitu. Dia ada baca ayat mana, ayat Allah SWT waktu berhubung dengan perempuan hak lagu ni. Ayat ini, imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junah alaihima an yusliha bainahuma sulha, dan seterusnya ayat tu. Ayat tu lah. Jadi Saudah dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Jadi berdasarkan hak ni, hadis ni boleh seseorang, salah seorang daripada isteri itu, isteri seseorang tu, kalau dia nak beri giliran dia kepada isteri mana-mana yang dia kehendaki, tapi dengan persetujuan suami. Kalau suami tak sih, tak boleh dia nak tebal Allah semacam tekan semacam, so terima lah ni. Yang suami tak sih, dia syarat suami terima.
Kalau dia katakanlah isteri pertama dia nak giliran dia kepada isteri yang keempat, si suami setuju, tak apa. Tapi kalau suami tak sah, dia tak boleh memaksa. Dia dengan syarat terima. Dengan syarat terima. Betul dia boleh pilih mana-mana saja dia nak bui itu, giliran tu. Tapi dia bergantung kepada penerimaan suami, dan suami tidak wajib terima. Tidak wajib terima. Ini benda yang kita kena tahu. Tak mesti terima. Sebab maksud giliran bukan makna bersetubuh. Duduk di rumah, di rumah isteri berkenaan, duduk bermalam di rumah dia. Tu maksudnya. Tidak setubuh gapo tak cara. Dia mari kotor pun kalau giliran dia sudah duduk. Cuma supaya tidak dia tu jadi kekosongan, kalau boleh hejaz dengan persetujuan, dengan apa nama ni, kira lah kita kata, biar tidak kena pada mari kotor masing-masing itulah. Biar tidak kena giliran masing-masing itu pada ketika mari kotornya. Itulah moleknya. Tapi mungkin pula mana-mana pihak akan kata, pada mari kotor nak agak dia. Dia akan nampak pergi buat giliran tu hak pentingnya kerana nak tidur, nak bersetubuh. Boleh jadi orang perempuan tu berasa gitu. Dengan sebab itu hak moleknya tak sah lah. Kalau kena ketika dia mari kotor, kita pergilah. Dia pun akan berasa, walaupun dia tidak boleh duduk sekali, tapi dia mari juga ambil berat. Dia akan berasa gitu. Satu kelebihan juga tu. Tapi kalau si isteri tu sendiri dia berasa, apa maknanya kalau mari masa ni? Kalau nak marilah masa dia suci. Kalau dia tu lagu tu, hak moleknya ngejah lah. Sebab kita kata tadi, ngejah biar pergi pada giliran masing-masing tu tak kena dengan masa mari kotornya. Tu. Kalau dia tidak ada sebut gitu, maka mengikut keadaan, mengikut keadaan kita start. Hak kita nikah baru tu start. Baru ni kita sudah bicara kan, kalau janda 3 hari, kalau anak dara 7 hari. Tapi dia ada khilaf pula situ. Imam Abu Hanifah kata dak, 3 hari berlaku. Lepas pada tu start giliran. Start giliran tu tak kira, nasib lah. Kena semula pusingnya giliran tu pada ketika dia mari kotor kau tidak kau. Sebab boleh jadi dia akan kata, kalau kita duduk mikir ketika suci saja, boleh jadi dia akan kata kita mari kotor tak ada, tak sih, tak cara. Takut gitu. Tapi kalau tidak gitu, kalau dia memang kena, masing-masing semua tu kena, kalau pergi pada ketika suci, boleh kita atur. Boleh atur lah. Dia atas persetujuan sebenarnya, atas persefahaman. Dan seseorang perempuan tu kalau dia bagi giliran, ada satu perkara yang perlu faham juga, ramai juga orang tak faham. Bila sudah bagi giliran, bukan makna dia bagi giliran tu sampai ke mati, sampai ke bila-bila. Hak dia. Hak dia. Dia boleh tarik balik. Dia nak mula giliran, kena tunggu dah. Katakanlah dia bagi giliran dia tu selama sebulan, tak ada apa-apa saja dia nak bagi. Lepas tu, pas bulan tu dia nak tarik pula. Boleh. Sesuami kena tunggu, balik semula lah giliran dia. Tidak kata bila dia bagi giliran tu sama-sama. Tak, tidak gitu. Tidak gitu. Selama mana yang dia nak kehendaki, dia setuju nak beri giliran dia, ikutlah. Sebulan kau, 2 tahun kau, ikut selama mana. Tapi walaupun dia sebut lama tu, kalau dia kata sebelum pada tu dia nak, itu hak dia. Tak boleh kita kata ada mau janji, cuma salah janji, gitu je lah. Salah janji. Tapi dari segi dosa, apa dia tidak berhak, dia tidak boleh dapat, dia akan dapat hak dia. Itu hak dia. Sebab salah janji ni lah ke mana? Esok mari, pasal apa dah hari ni? Tu je lah salah janji. Jadi tak ada nak siap, nak buat makan orang, tu je lah salah janji. Bukan siapa ke dosa. Dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Cuma dalam riwayat ni disebut bila dia tua dan
Dia takut Rasulullah cegah dia. Situ benda tu. Jadi rasanya kita tak ada nak bicara tu. Kalau bicara tu panjang pula. Ya Allah, kalau Rasulullah SAW cegah dia ni, dah kena cegah. Bila? Payah Allah kalau dia ni tua. Tua umur berapa? Orang perempuan ni nak kata tua ni umur berapa? Waktu benda tu kena bicara semula. InsyaAllah minggu depan. Malam ni sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.